Masuk juz 3, juz tilka. Masuk juz 4, juz lantana. Masuk juz 5, juz wal musanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'imah. Ya Allah, kurniakan rezeki sebelum kami mati, kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnat lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf di atas masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Pertamanya, terima kasih kepada JK Masjid, ahli jemaah, tuan-tuan, ayah ibu, kakak abang semua yang saya kasihi, dan semoga Allah sentiasa merahmati kita semua, insya-Allah. Jadi malam ini insya-Allah saya ingin berkongsi iaitu surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr, apa yang kita nak dapat daripada surah Al-Fajr, iaitu surah yang ke-89 daripada 114 surah. Kita nak tengok satu persatu. Sebelum tu saya minta maaf lah, suara saya ni tengah recover balik, tengah okey, sebulan dah batuk. Batuk sebulan. Jadi baru ada ni pun tahan sikit suara. Sekala tak bunyi pun. Jadi alhamdulillah. Jadi kita nak tengok surah Al-Fajr. Apabila kita kecek pasal Quran, yang kita kena masuk dalam minda kita, Quran ni dia ada 6,236 ayat. 62, 3 ni ayat. Jadi daripada 2, 3 ni ayat ni, Allah SWT bahagikan kepada lagu mana? Dia bahagikan kepada surah, yang mana setiap surah ini dibahagikan daripada 6,236 ayat, ada 114 surah. Daripada 114 surah ni, kita tengok satu persatu. Kita mula daripada surah Al-Fatihah. Jadi apabila kita mula dengan surah Al-Fatihah, kita akhir dengan surah An-Nas. Jadi kita tengok mula surah Al-Fatihah ni dengan huruf Ba. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir surah ini, iaitu akhir sekali surah Quran ini, iaitu surah An-Nas. Diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Makna akhir dengan huruf sin. Mula dengan huruf Ba, akhir dengan huruf sin. Kalau kita campur gini, bahasa Arabnya dia jadi bas. Bas ni maksudnya kafah, cukup.
Kalau kita ambil pedoman 30 juzuk Quran, 6236 ayat Quran ini, maka cukup dah. Sudah lengkap dah segala-galanya yang kita nak ambil pedoman dalam hidup. Kemudian kita tengok sebutir Quran ni. Lalu sini ada lagi tak Quran Majid? Ada tak? Quran Jilham ada? Ada dah. Ada lah. Lalu ni Quran Karim ni. Dan pelbagai jenama-jenama Quran yang lain lah. Jadi dulu Quran dia letak warna merah. Rasa tak? Dia di frame tengah Quran ni, dia letak warna merah. Itu pada muka surat 295. Wa idh tazantumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Iaitu surah Al-Kahfi. Kemudian muka surat 296 pula. Wa kadzalika a'tarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Muka surat ni pula, muka surat 295 ni, pada ayat yang ke-19. Wa kadzalika ba'athnahum yatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalaqqah. Yang ada merah situ. Wala yashranna bikum ahada. Apa dia merah situ? Dia merah situ nak rayaknya huruf Quran bermula daripada huruf ba, maka kita kira, maka tengah Quran itu adalah pada huruf ta. Bukan merah tu. Ada orang sebut merah ni sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman. Ketika Sayyidina Uthman ni mati, dia dibunuh, maka darah dia ni mengecik duduk pada perkataan wal yatalaqqah. Bukan tu. Sebenarnya dia menceritakan tentang tengah Quran, iaitu pada huruf ta. Jadi ba, ta, ngelah dengan huruf sin. Kita nak mudah ingat kan? Kalau kita pergi baru kan, batah. Jadi tengah Quran itu adalah huruf ta. Kita nampak dah. Bagaimana Quran ini dia tak lagi saja. Kita tengok permulaan Al-Quran itu sendiri. Perkataan Al-Quran ni bermula daripada 05-185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah perkataan pertama Al-Quran dalam Quran. Dan perkataan Al-Quran ni dia ada 50 perkataan. 50 kali disebut dalam Quran. Dan ngelah dia ni pada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq iaitu surah yang ke-84. Idza as-samaa'u insyaqqat, maka perkataan dia mengelah dia perkataan Al-Quran ni pada ayat yang ke-21. Jadi 84 12 kita tolak dengan 2185, maka jawapan dia kita akan jumpa dengan jawapan 623 ni. Hebat tak Quran? Hebat Quran ni. Jadi 8412 ni ditolak dengan 2185. Jawapan dia 623 ni. Oh, kebetulan tu. Kita kaji lagi. Bila kita kaji Quran, maka kita akan dapati bahawa Quran ini afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bila kita tengok sebutir-sebutir Quran ni, kalau Quran bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mu akan dapati dia akan ada salah. Pernah orang dia buat Quran ni, dia nak mesongkan Quran ni. Maka dalam surah Al-Hujurat sepatutnya fadlan minallahi wa ni'mah. Kelebihan daripada Allah
dan nikmat daripada Allah. Tapi ditukar fadlan minallahi wa rahmah. Kalau kita tak ngapa Quran kan? Jodoh dah tu. Kena dah tu. Beza mana rahmat dengan nikmat. Tak ada beza pun. Tetapi sebenarnya walaupun kita kata beza nikmat dengan rahmah, kita kaji, kita akan dapati banyak kesilapan. Saya ambil satu contoh lagi. Bagaimana Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini dia ada 28 ayat. Bermula daripada Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Maka kita pun baca. Maka akhir muka surat 49 bawah sekali tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka situ adalah ayat ngelah bagi surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-280 ni. Maka perkataan kita biasa dengan wasatiyah. Hanya dengan wasatiyah. Wasatiyah kita umat wasatiyah. Umat yang tengah. Maka perkataan wastun dengan wasatun ada beza dua tu. Kalau wastun dengan huruf sin mati, maka dia tidak center. Macam contoh saya duduk sini ni. Kalau kita suka dengan pembaris belum tentu center. Tetapi kalau saya orang kata ambil pembaris duduk sini apa sini, betul-betul saya duduk center. Maka bahasa Arab kena sebut wasatah. Maknanya saya betul-betul duduk center. Maka 28 ni kita bahagi dengan 2. Jadi berapa? 28 ni bahagi 2, 1 4 3 ni. 28 ni tolak bahagi 2, 1 4 3. Maka kita buka Quran ayat yang ke-143 muka surat 22. Saya qulu sifat. Dulu orang tak panggil juzuk 2. Dulu orang panggil istilah masa kita ngaji dengan Quran Karim, dia panggil juz saya aku. Masuk juz 3 juz tilka. Masuk juz 4 juz lantana. Masuk juz 5 juz wal musana. Gitu orang ramai dulu. Hebat tak hebat. Jadi dia ingat begitu Allah ni. Dia suruh ngapa nombor. Tak ambil nombor saya tak ingat dah. Tak payah ambil saya diri pun. Ambil yang nombor orang suruh sebut nombor telefon. Tak jumpa dah. Tak ingat dah. Maknanya kita lah ni dari segi memaksa untuk kita hafal ni kurang. Kalau dulu boleh. Ilah ketah tu habis nombor. Betul tak? Jamin dulu. Jadi kita tengok pada ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Lagu mana Tuhan letak perkataan wasata tu kena pada tempat dia. Maknanya kalaulah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas diletak pada 142, tak comel. Hebat tak? Yang panggil kalau buka Quran belakang ni, ajalah buka Quran belakang ni. Belakang ni istilah dia ni panggil indeks tematik. Indeks tematik tu dia boleh ayat muka surat ni. Contoh kita kata macam saya sebut tadi 8421 maknanya surah yang ke-84 ayat yang ke-21 wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasidun. Itu mana indeks tematik. Jadi kalau kita kaji, banyak mukjizat yang kita nampak daripada Quran. Saya suruh nampak dulu mukjizat Quran supaya apabila kita baca surah Al-Fajr hari ini, kita tengok dari segi perspektif yang lain. Kita tengok dari sudut pandang kita ni lain sikit. Maka surah Al-Fajr, surah yang ke-89 berutai daripada Al-Fatihah. Kita gigi atau kita kira sapalah surah Al-Fajr, maka surah ini adalah yang ke surah 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi waktu fajar.
Quran ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia sumpah dengan sesuatu perkara, maka kita kena ambil berat, kena ambil cana. Bapa dia sumpah dengan wal fajr. Adakah pernah mengimak agak wal fajr? Kalau kita tutup Quran, kita letup Quran, kita tak tahu. Malam ni pukul 8. Dan ni nak dekat pukul 8. Kemudian kita pergilah, contohnya kita tidur pada pukul 9. Pukul 9 malam kita tidur, maka siapa dia sini atas masjid ni, dia boleh jamin pagi esok dia boleh bangun. Ada orang sini ni bangun rayak, Ustaz, saya jamin yakin 100% gerak jari pagi esok mana saya bangun. Ada Pas ni pun benda tu tubik ni, pas ni mana ada ayat Z kita. Ada para ayat Z, minta maaf lah kalau ada nama. Apa nak bangun pukul 9, orang nak bangun pukul 4. Dak tidur, baru nak tidur ni. Tidur pun nak bangun pukul 4. Ada orang kepak. Saya sunat tajuk. Abang saja. Kita nak ayat ceritanya, kita tak tahu kita boleh bangun ke tak pagi esok. Boleh. Boleh bangun, insya-Allah. Al-Haq. Al-Haq. Kita minta Al-Haq. Aku nak bangun pukul 4. Kena bangun kepak, insya-Allah. Jadi kita nak ayat ceritanya bahawasanya Allah guna perkataan wal fajr. Bangun pagi. Pagi-pagi ni wal fajr, dia sumpah dengan al-fajr supaya kita reti, kita khabar bahawasanya ada orang yang membuat ke pagi daripada kita malam, jadi pagi ada orang buat. Siapa dia yang buat ni? Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita ni boleh bangun waktu pagi. Kita ni nak bangun, walaupun kita kata ambil je paling besar sekali, ambil lah orang security guard tu, nak suruh gerak kita, boleh bangun tak? Belum tentu boleh bangun. Belum tentu boleh bangun. Tapi lagu mana kita nak bangun waktu pagi? Nak bangun waktu pagi ini, rahsia dia ada anak kecil dia. Nak bangun waktu pagi. Anak kecil untuk bangun waktu pagi ni, jangan tinggal waktu duha. Kalau kita tinggal waktu solat sunat duha, maka sangat mudah untuk kita tinggal waktu tahajud. Anak kecil dekat situ. Kalau tanya, Ustaz, lagu mana kita nak bangun? Macam haji kita tanya, nak bangun 4 ke, 3 ke, nak bangun pagi, rahsia dia kena semaya sunat duha, wajib diri kita. Benda sunat, tapi kita wajibkan diri kita ni semaya sunat duha. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala buka rezeki kepada kita untuk kita bangun tahajud. Apa? Pedoman dia kita tengok daripada surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Apa kaitan ruang ni? Wad-duha wal-laili idza saja. Tuhan sebut waktu duha, Tuhan sebut wal-laili waktu malam. Jadi nak ceritanya bahawasanya anak kunci untuk kita bangun waktu pagi adalah dengan kita ni wajibkan diri kita ni salat sunat duha. Dari ni saya nak tarik pada semua duduk sini insya-Allah semaya sunat duha belakang. Cuma kita tukar semaya sunat duha kita ni bukan lagi 2 rakaat. Tapi kena semaya sunat duha 4 rakaat. Wajibkan. Apa? Apabila kita wajibkan solat sunat duha 4 rakaat, Allah akan makbulkan doa kita hari. Doa kita. Hari ni kita nak doa ke apa lagi? Siapa kata gitu? Nabi ke kata? Nabi kata. Nabi kata saya yakin. Kalau kita ramalan kita dah. Ada bukan ni. Ni kata Nabi SAW. Jadi apabila kita solat 4 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan doa kita. Kita ni nak doa umur kita ni 60, 70, 80. Tak doa dah nak rezeki ada bitik. Betul tak? Kita nak rezeki ke apa? Nak rezeki supaya Tuhan ni murahkan rezeki kita. Rezeki ke apa? Kita nak dapatkan Allah pilih kita
wa kuntum azwajan thalathah. Ada 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kita nak biar Tuhan pilih kita ni termasuk daripada golongan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat sana yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Kahfi. Kita tengok apa kata surah Al-Kahfi. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Semua kita ni akan bagi belakang dalam saf masing-masing. Dan Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita fala yakunu illa mawdi'ain qadamaihi. Kita ni kita diri di pada mahsyar dalam keadaan depan kita tak boleh nak selakar depan. Belakang kita tak boleh selakar depan. Belakang. Tak boleh nak pergi kiri, tak boleh nak pergi kanan. Maknanya kita diri ni penuh dengan orang saja. Ramainya orang ketika berada di pada mahsyar. Dan berada di pada mahsyar ini pula adakah manusia saja? Bukan. Manusia ni pula bermula daripada Nabi Adam alaihissalam hinggalah orang yang terakhir mati di pada hari kiamat, orang terakhir mati. Kupur situ belakang. Kupur ni pula kita kupur belakang. Dan kemudian ada siapa lagi? Wa idal wuhusu husyirat. Tuhan sebut dalam surah Al-Buruj. Wa idal wuhusu husyirat. Surah At-Takwir. Nak ceritanya ke apa? Manusia pun diri belakang. Binatang-binatang ni pada belakang. Adakah binatang saja? Tak. Minal jinnati wan nasi. Jin-jin, para setan, para iblis ada belakang, diri belakang. Astri dari. Bersamaan mahsyar wallahu a'lam. Kita tak tahu sampai mana. Kemudian apabila kita duduk diri belakang, atas ni ada siapa? Atas ni pula waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ada malaikat pula. Malaikat ni penuh. Nabi SAW cerita kita ni duduk bawah ni. Duduk bawah kita ni ada satu Kaabah. Kaabah di Mekah. Straight naik Kaabah tu kita baca surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Ada baitil ma'mur atas. Dan baitil ma'mur Nabi SAW cerita setiap hari ada 70,000 malaikat yang akan tawaf. Dan 70,000 malaikat tawaf ni pula, sekali dia tawaf, dia tak akan tawaf sampai bila-bila. Masuk pula 70,000. Masuk pula 70,000 esok. Berapa ribu malaikat agak-agak? Berapa bilion malaikat? Maka bahasa matematik kita sebut apa? Infinity kali lah kira. Nak kata ramanya. Gitu mualah kita ni. Tak boleh. Kita tak boleh nak apa sekarang. Ketika itulah kita ni. Kita nak tengok. Adakah kita ni Tuhan pilih kita. Maka dia Allah SWT dia pecah. Dia kata pecah golongan. Golongan pertama dipanggil ashabul maimanah. Golongan kanan. Okey, set-set golongan kanan duduk alih ni. Ashabul mash'amah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan kiri ni di sebelah kiri. Kemudian hak ni yang kita nak ni. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang ni orang VVIP, very very important person. Kita di atas ni dekat ni semua di atas ni kalaulah ada di kalangan kita ni datuk ke datin ke ataupun kita ni kata raja kelas raja ke kelas sultan ke apa VIP. Tapi di akhirat sana belum tentu kita boleh jadi VIP. Tapi di atas muka bumi ni, atas muka bumi ni kita tak jadi VIP, betullah kita kena minta sama. Ya Allah, rezekikanlah aku supaya aku ni menjadi VVIP ataupun al-muqarrabun, orang yang rapat denganmu. Sebab tu kita baca surah Al-Waqi'ah ni. Bukan kita baca ni sebab nak minta murah rezeki ada pitih kan? Tetapi rezeki yang sepatutnya kita masuk dalam diri kita
Ya Allah, kurniakanlah rezeki supaya aku terpilih daripada golongan al-muqarrabun, orang yang rapat denganmu. Itu rezeki yang paling penting yang kita nak. Sebab itulah doa kita nak semayang 2 4 rakaat tadi supaya apa? Setiap hari kita boleh doa, ya Allah, pilihlah aku ni termasuk golongan al-muqarrabun, orang yang rapat denganmu. Setiap hari kita doa. Barulah kita nampak betapa pentingnya dengan apabila kita solat sunat duha akan memudahkan kita kunci rezeki untuk kita bangun tahajud. Kemudian apabila kita bangun tahajud wal fajr, kita pun kata wal fajr. Wal fajr maksudnya demi waktu fajar. Apabila kita kejap pasal wal fajr, kita nak masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 fajar maknanya selepas orang pek kita pun sembahyang Allahu akbar, sembahyang saja ke sembahyang sunat. Solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Taala. Pahala dia ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pentingnya sangat-sangat. Itu orang panggil apa? Allahumma salli alaihi. Ranking yang kita kata selemah-lemah ranking waktu subuh. Oh, tak bangun waktu subuh, main bel subuh pukul 8 tu tolak tepi dah lah. Ni orang yang mari subuh ni. Mari waktu subuh, jangan lupa untuk sembahyang solat sunat fajar 2 rakaat. Apa? Nabi SAW sebut pahala dia tu lebih baik daripada dunia dan seisi. Oh banyak. Banyak tu lagu mana? Kita kata kalaulah contoh hari ni, emas ni besar cici ni. Berapa dolar? 1,000 berapa? 1,000 lebih lah. Kalau contohnya emas besar ni, berapa? 10,000 lebih, 100,000. Lebih lagi ni, juta. Ni baru besar ni. Contohnya Tuhan bagi apa? Bagi pahala ni sebesar dunia. Tak, saya nak tanya. Ya. Subuh pukul 5.45. Tadi bayar sunat apa tadi? Fajar. Fajar pukul berapa? Antara waktu orang pek dengan iqamah. Ben dengan iqamah. Ya, waktu subuh. Ni ada lagi dah. Ni fajar baru. Ayo bersama sama, tak ingat. Nama kau apa Haji? Nama kau? Saya tak pernah ngajar, tak saya tanya. Saya sunat fajar tak pernah. Kau payah sunat sebelum subuh? Kalau saya sunat subuh tu ngajar. Jodoh lah tu. Cuma bahasa lain. Dia kata demo mayat tak sahur. Mayat tak sahur. Orang tanya demo mayat dah lohur. Lohur kena lohur. Jodoh juga. Demo mayat dah waktu orang duk apa ni matahari duk atas kepala. Jodoh juga. Cuma bahasa dah dia sebut solat sunat fajar. Baguslah soalan tu. Mana solat sunat fajar ataupun kita panggil solat sunat sebelum subuh. Gitu. Jelas? Jawab dia tadi. Takut lain-lain. Tak lain-lain. Nama kau apa Haji? Nama? Saya. Nama kalau saya nama Muhammad Sanusi bin Umar. Okey. Tapi Muhammad Sanusi bin Ma'ruf Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah. Okey, panggilnya Pada. Okey, Pada. Jadi Pada, kita nak tengok. Hak tu kita wajib dah. Solat sunat 2 fajar ataupun solat sunat sebelum subuh. Kita nak naik level seterusnya. Nak naik tahap ni. Maka tahap yang kita nak tengok sebelum fajar ni, Tuhan nak peringat kita. Kita jaga baca surah fajar. Betul tak? Sebab apa? Baca surah fajar tak jumpa kelik. Wal fajr wa layalin ash. Allahu akbar, ingat. Tak jumpa kelik. Kecuali kalau ngapa Quran insya-Allah. Ngapa Quran apa? Dia tak jumpa kelik pada ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu qadara alaihi rizqahu
fa akramahu. Tak jumpa kelik tu kan. Allahu akbar. Kaji dengar ada orang cerita. Jadi tak email baca kuliah tak jumpa kelik. Kaji dengar. Kena waktu apa? Solat tarawih. Allahu akbar. Rakaat pertama tu kat baca Al-Fatihah, sudah baca Al-Fatihah dia baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Ada mai waktu tak bunyi ngelah-ngelah orang belakang kata lakum. Lakum dinukum. Allahu akbar. Tu biasa. Ataupun baca surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun faman yukadzibuka ba'du bihi alaysallahu bi'ahkamil hakim. Dia baca al asr, dia baca at-tin. Tu biasa. Tak jumpa kelik apa ni? Ya. Apa siapa kalau tak misalnya Fatihah tu Quran. Ya. Surah Yasin tu hati Quran. Qalbu Quran. Ayat kursi itu ayat kursi tak ingat. Tak ingat. Okey, siapa letak? Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letaknya Fatihah ni nak cerita Fatihah. Kita tubik luar mata dah. Lepas kita masuk kali. Pada tanya kita ayat. Okey. Jadi Fatihah ni walaupun surah Fatihah bukannya surah yang pertama diturunkan. Turun pertama Quran adalah apa nama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat 5. 1 sampai 5 tu turun mula-mula. Tetapi bilangan turutan Quran bermula daripada surah Al-Fatihah. Turunnya surah Fatihah ni tak. Sini lagu mana? Boleh. Siapa aku apa? Jangan ikut saya. Ikut saya sebelah boleh. Takutnya pada klik kurua belah lain ni taknya. Okey. Pada lewat pukul 8.30 dah. Pada lewat dah. Boleh dah. Ayat yang pertama turun atas dunia ni ayat Gapo tak? Nak sambut ni? Pada dengar dulu. Okey. Okey. Ayat tadi apabila turun pertama tadi Iqra. Tetapi susun Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Ketika mana diturunkan surah Al-Fatihah, maka terpekik lolonglah syaitan iaitu iblis. Teriak dia. Sebab apa? Turunnya surah Fatihah. 4 kali syaitan ataupun 4 kali iblis laknatullah dia teriak. Yang pertama ketika mana Allah kata wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala fakhruj innaka minas saghirin. Muni tubik. Ya Allah. Nabi Adam alaihissalam Tuhan kata ukhruj. Tuhan kata ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Qullah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudan. Tuhan kata ihbitu. Makna ihbitu dengan bahasa apa? Inzilu ni dia turun gini, gep. Tapi ihbitu ni dia turun dalam keadaan dia turun bukan turun saja. Tuhan beri apa? Tuhan beri pedoman ataupun kita panggil apa? Manual book ataupun kita panggil Tuhan ni dia buat ketah kerja. Ketah kerja cadangan dia ni nak buat manusia. Maka dalam ketah cadangan dia ni dia nak letak apa? Tempat mana kan? Kita buat kata kan? Pengenalan dia, isi dia lagu mana, hari ini apa, isu kandungan dia apa. Maka isu kandungan dia, manual book dia Quran. Jadi kali pertama tu syaitan ini apabila dia ni dilaknat, Tuhan kata, mu ni dilaknat, maka terpekik lolong dia, teriak tu habis. Kemudian ketika mana yang kedua, ketika mana dia dihalau, diturunkan dia tubik dia ni daripada syurga. Dia asal syurga. Kita hari ni kalau balik ke neraka, na'udzubillah.
maka kita tak pernah masuk syurga. Setan pernah tak masuk syurga. Iblis. Dia masuk dalam syurga. Kemudian disebabkan dia sombong, dia tak sembah Adam, tak sujud kepada Adam tanda hormat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka dia ni termasuk daripada golongan orang yang makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila. Kemudian yang ketiga, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nabi lahir tu teriak tugak dia. Tapi yang keempat adalah ketika mana turunnya surah Al-Fatihah. Turun surah Al-Fatihah teriak tugak dia, tak boleh nak cerita. Bapa, sebutir Quran ini adalah kandungan bagi gabungan ataupun pencerahan ataupun benda yang mendetailkan bagi 3 kitab yang sebelumnya. Kitab Taurat, Injil dengan Zabur. 3 kitab ni duduk dalam sebutir Quran. Dan sebutir Quran ni kandungan, isi, kefahaman, semuanya kalau kita nak faham, kita kena faham Fatihah. Duduk dalam Fatihah. Dan semua Fatihah ini terkandung dalam cerita dia, kefahaman dia, cerita isu-isu dia, duduk dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna, kelebihan semua benda ni duduk dalam Bismillahirrahmanirrahim, duduk pada perkataan ba pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua makna huruf ba ini terletak pada titik yang mula kita nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nak katanya hebatnya Quran. Sebab itulah Quran ini dia panggil Ummul Quran. Yang kedua, pada tanya yang kedua dia panggil Qalbul Quran. Bapa kat dia panggil Qalbul Quran. Bismillah itu. Amat. Saya jawab dulu. Nanti saya jawab sosok. Jadi yang kedua, surah Yasin ini dipanggil Qalbul Quran. Bapa dia panggil Qalbul Quran ni. Bapa dia panggil hati Quran ni. Ni kita nak tengok, nak check biar kita nampak hati Quran. Maka Yasin wal Quranil Hakim. Surah Yasin ni adalah surah yang ke-36 daripada surah Al-Fatihah. Kita kira, maka surah Yasin adalah surah yang ke-36. Dia ada 83 ayat. Yasin ayat ngelah dia muka surat 445 ngelah tu iaitu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi itu jangan ngelah. Maka kita cek sosok mana hati Quran? Hati Quran. Maka kita nak tengok sini, kita nak faham diri kita ni, kita nak kena tengok ada tiga yang dipanggil sebagai tanah. Apabila hujan turun, ada tanah ni, ulama sebut turunnya hujan, maka tanah ini dia meresap masuk dalam dan menumbuhkan pokok-pokok. Maka tanah ini mana tanah subur. Itu tanah yang pertama. Tanah yang kedua, apabila turunnya hujan, maka tanah ini dia tak boleh menumbuhkan hujan. Tapi dia boleh jadi kolam, jadi sungai, menampungkan. Dan yang ketiga, tanah ni bila turunnya hujan, maka dia gilai. Dia tak boleh meresap hujan. Samalah seperti hati kita. Air hujan itu adalah ibarat wahyu, ibarat Quran. Apabila kita cerita, saya ada ayat pasal Quran, maka hari ini kalau Quran yang saya sebut hari ini masuk daripada hati masing-masing, dan masing-masing boleh cerita pula, balik cerita ke bini, balik cerita ke isteri, balik cerita ke anak, balik cerita ke lelaki. Maka ketahuilah hati kita ni adalah hati yang hati kita ni subur. Ataupun hari ni malam ni saya nak cerita pasal Quran, tak boleh buat kelik, boleh buat kelik. Tapi kalau orang tanya, gapo Ustaz ngajar, tak reti apa nak cerita. Maka hari ni ketahuilah hati kita itu adalah hati kita boleh bergeser. Tak apa dah. Yang kedua. Yang ketiga, turunnya kita cerita pasal Quran, kita pun cerita pasal Quran, tiba-tiba tak sedengar. Tak sedengar ke satu. Inilah yang surah Yasin cerita
pada ayat yang ke-12 dia kata inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tuhan katakan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku menghidupkan apa yang telah mati. Kalau hari ini kita baca Yasin, kita baca Quran, hati kita hidup, maka ketahui itulah bahawasanya itulah sebenarnya yang dimaksudkan qalbu Quran. Baru kita rasa, oh ni ulama dulu dia bukan saja-saja ajar kita hari Jumaat, kami malam Jumaat baca Yasin. Sebenarnya dia nak menghidupkan kita ni banyak-banyak hari. Adalah hari kita boleh kubur. Dan hari boleh kubur kita baca Quran belakang. Tapi masa tu nak baca Quran bukan semua orang boleh baca. Betul tak? Nak kenal alif bata pun tak kenal. Zaman tu. Zaman tu tu gak. Mega biasa kan. Zaman tu nengge biasa. Betul tak? Masuk 4 bulan 5 bulan tu gak nengge tu gak. Dan ni alhamdulillah Tuhan bagi kefahaman kepada kita semua. Masuk 4 bulan 5 bulan buat semaya ajak, betul tak? Mari masuk malam kami malam Jumaat baca Yasin atau baca Quran ataupun buat ceramah, buat apa kuliah agama. Dan malam ni saya nak cerita ini kali pertama saya mari sini untuk dalam keadaan saya duduk depan lah. Kalau mari kita kata sampai bagi duduk berhenti musafir tu harus saya ingat saya tak sampai 3 kali, 2 kali lah baru. Dan saya tengok masjid ni ada perubahan daripada dulu saya mari tu. Saya ingat saya 2016 lebih kurang ataupun 2010 lebih kurang, tak ingat lah berapa kali. Mari hari ni saya kejut hari. Saya pakai situ. Saya cari tanda. Mana tanda? Tunjuk situ. Kena scan lagi. Takut saya buat scan. Rupanya tanah luar. Hebat masjid ni. Mula-mula saya masuk, tengok sini. Depan tu dia tulis, jom solat berjemaah. Bukan 10 riyal je. Betul tak? Agak-agak berapa? 1,000, 5,000? 7,000? Apa? 8,000. Sanggup masjid ni habiskan hanya untuk orang tengok jom solat berjemaah. Ketahuilah siapa dia hak derma hari ni dan dia telah buat benda tu, orang setiap kali orang tengok insya-Allah jadi sahabat akhirat. Jom solat jemaah. Oh lembut, jom solat jemaah. Bukan kata muni tak sembahyang, marah orang. Jom solat jemaah, mari solat sembahyang. Kemudian ke mari tengok sini, masuk saya ke tanah, oh comel tanah. Lepas tu mari sini saya tengok jadual penuhnya jadual. Setiap malam ada semua. Cikgu mak kan, bagi ada awak kan. Ada semua. Jadi nak ceritanya bahawasanya masjid itu apabila dia nak hidup, kita nak tengok hidup kata hidup, setiap malam ada. Dan lagi aktif masjid itu, pengalaman saya suka raung masjid kan. Raung masjid bukan raung saja, saya kuliah lah. Jadi pengalaman saya kuliah masjid ini, saya dapati kalaulah masjid itu dia ada bagaimana penceramah jemputan, insya-Allah aktif semua. Dia aktif masjid. Aktif kita tengok so. Dan saya jaga 3 putih masjid. Pengalaman saya jaga 3 putih masjid, ada bahagian-bahagian dia. Dan saya pergi masjid ni saya akan ambil seputih. Pergi masjid ni ambil so. Sebab kita apa? Kita nak jadikan masjid adalah tempat jadi pusat ekonomi. Masjid adalah tempat pusat kita nak jadikan tempat ibadah. Masjid adalah tempat pusat kita nak berukhuwah. Masjid. Sepatutnya gitu. Mari sini tengok kita tengok homestay. Saya ambil gambar seperti saya kata. Cita-cita saya supaya satu hari nanti masjid yang saya duduk jaga ni ada homestay seperti. Maknanya ada ekonomi. Ada orang boleh apa jadi cleaner. Dan ceritanya bahawasanya masjid adalah tempat yang kita kata nak hidup. Jadi inna nahnu nuhyil mauta, nak hidupnya situ. Hari ni siapa nak tips supaya kita ni tak nyanyuk? Nak tips tak nyanyuk. Maka surah Yasin ini adalah satu cara yang kita nak baca dia, kita nak hayati, nak faham dia supaya kita tak nyanyuk. Siapa jumpa sini, tu guru Quran nyanyuk.
Mudah nak jumpa. Ayah jumpa. Kalau jumpa nyanyuk tu, mungkin dia aksiden menyebabkan dia tu habis. Ada masalah ujian dia lah. Tapi kebanyakan siapa jadi tok guru Quran ataupun tak jadi tok guru Quran pun dia bersama Quran. InsyaAllah Tuhan tak jadikan nyanyuk dia. Sebab apa? Kita tengok ayat yang kedua. Surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Maka kita kena tengok ayat yang ke-68. Apa kata ayat 68? Muka surat 444. Dia kata, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qil. Aku buat orang manusia ni, wa man nu'ammir. Aku jadikan dia ammir. Maknanya berganda-ganda usia dia. Maksudnya lah ni umur 60 lebih tu biasa umur kita kan. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik je 60, 70, 80, 90, 100 umur dia kita ni. Fil khalqi nu'ammirhu nunakkisu. Aku tukar dia. Maknanya tukar dia jadi tua tapi perangai jadi budak. Mudah kita nak cerita ni nyanyuk. Jadi nyanyuknya afala yaqilun. Kalau kita tak sempat nyanyuk, maka kita ubah dia. Ayat 2. Quran. Baca Quran sama, fahami Quran sama, hayati Quran sama, bersama Quran sama, insya-Allah yakin dan percaya Tuhan tak akan jadikan kita ni nyanyi. Bersama Quran sama. Sama. Sini baca Al-Mulk sama. Dah lagi. Al-Mulk setiap lepas Isya. Dah lagi. Okey. Tak dengar? Muslimah. Lah ni saya nak ajakin masjid ni wajibkan hari ni. Cikgu mak kau siapa tu imam muda kau. Wajibkan lepas pada ni malam ni kita start. Lepas Isya mesti kena baca Al-Mulk. Apa? Masuk je kita dalam kubur. Bukan laki mari dia hambak belakang amalan kita. Zakat kita, sedekah kita, buat baik kita. Tapi saya dia tak boleh hambak. Quran hari ni dia jadi manusia, maka ketika tu daripada 6,236 ayat, ada 30 ayat yang mana menjadi defender kita. Nak tanya ni, dia ni. Tanya aku. Defender iaitu Al-Quran surah Al-Mulk. Al-Mulk hari nak tanya, tak usah tanya. Ni tuai aku ni. Bukan orang lain, tuai aku. Tanya aku. Maka dia tanya marabbuka kau mana biyuka madinuka kau tanya belakang. Ni surah Al-Mulk ni lah. Pakai jawab. Betul kau tak? Betul. Betul bukan hati masuk dalam kubur. Bukan. Kalau dasar ni makan boyok. Pakai boyok. Dia ada alih dia. Makan boyok kau kan. Kubur ni, pada kena pagi ni. Kubur ni bukan alam kubur. Dia panggil istilah dia alam barzakh. Alam barzakh Makan boyok, makan makan boyok kan? Dia ada alam dia. Contohnya ni makan boyok. Kemudian makan boyok ke tanah juga. Lagi. Pada nak tahu muka nak gigi ke tak? Pada mati hari ni, insya-Allah. Maka kita boleh tahu. Nak tahu ke tak boleh teh. Nak teh. Mari ke tak bukan akhir ni. Aku mati tengah makan boya. Teratah malam. Nak tahu. Gua ada pada jangan mati lagi dah. Jangan mati lagi. Kalau makan di kayu. Kita tanya kan. Okey. Kemudian apabila muka nakir mari tanya kita. 30 ayat ni, 30 ayat surah Al-Mulk ni lah yang dapat menyelamatkan kita. Berapa? 30 ayat ni lah yang akan menjadi defender kita. Jadi hari ni, kalau siapa dia tak ngapa lagi surah Al-Mulk, tak melazimi lagi surah Al-Mulk, maka hari ni jangan mati. Kalau mati hari ni, insya-Allah tak selamat. Nak tahu selamat ke tak selamat? Matilah lah dua hari ni. Telah mati. Nak tahu selamat ke tak? Dia telah mati balik ni. Nak telah. Al-Mulk memang kata untuk negara dalam kubur. Ada Al-Mulk ni bukan terang mendengar. Dia tak nak jawab soalan. Terang mendengarnya maya tajuk. Nak pergi jadi luah ni. Luahnya kubur kita. Lagu mana? Kena beli tanah.
Nak beli tanah lagu mana? Kena sedekah setiap pagi. Kena sedekah setiap pagi. Maka sedekah setiap pagi ni, maka kita akan boleh beli tanah. Barulah kita nampak. Jadi surah Al-Mulk ni sangat penting untuk kita baca setiap malam. Dan pengalaman saya start ngapal Quran umur 13 tahun ngapal Quran. Saya habis umur 15 tahun. Saya habis 2 tahun 9 bulan ngapal Quran. Dan pengalaman saya daripada umur 13 sampai lah ni umur 31. Umur lah ni. Bulan 9 baru Tuhan buka rezeki kita untuk kita dapat baca setiap malam. Mu pandailah tajwid pun. Mu bisalah baca Quran pun. Mu boleh tafsir Quran tu. Mu boleh cerita pasal Quran. Tapi Tuhan, kalau Tuhan tak buka rezeki untuk baca Quran surah Al-Mulk setiap malam, tak buka rezeki. Tak kita buka rezeki. Mu hebat sangat mana pun. Mu ulama ke, mu ustaz ke, ustazah ke, mu polis ke, mu boleh mu cerita malam ni kita kalau saya nak cerita huruf kha. Huruf kha ni sifat dia gini cerita je. Kita boleh cerita sifat dia. Sifat huruf ha ni kena ada hamas, kena ada apa nama ni? Rakhawah ke, kena ada sikit kita kena ada. Maka belum tentu kita boleh baca surah ni. Kita pun tafsir, saat ni saya tafsir surah awal Al-Fajr, baca tafsir Fa'amal Insan ni, maka ada pun sikit-sikit. Boleh baca kitab besar ni pun, jilid ni, Al-Quranul Karim besar mana. Belum tentu Tuhan buka rezeki untuk baca surah ni. 30 ayat. And 30 ayat. Only 7 minit. 7 minit. 7 minit boleh menyelamatkanmu dari kubur. Tak kata sini. 7 minit. Selamatkan kita ni selama-lamanya. Jadi, malam ni kena start lalu malam ni. InsyaAllah boleh tak email? Tak email? Boleh tak email? Boleh. Start malam ni. Cara dia, saya pergi mana-mana masjid. Cara dia adalah, kalau nak pergi ambil Quran belakang, takut orang lagi. Takut orang lagi ke apa? Print siap-siap. Lepas tu ambil gua tu. Macam apa? Troli tu kan. Kalau boleh ambil troli yang tinggi lah. Jangan bubur dari gua tu. Tak comel. Cuma saya tak tegur lagi. Saya relax dulu. Biar jadi lazimi dulu surah Al-Mulk. Biar semua surah Al-Mulk. Baru kita cerita ba'adak. Ni cerita ba'adak. Orang marah. Orang tu nak apa lagi? Tak boleh. Kena sesat. Relax dulu. Maka kita tolak juga baca surah Al-Mulk. Kalau tak ada apa ni gua tu buka Quran telefon ni baca surah Al sangat penting. Takutnya gini. Turunnya kita dalam kubur kita baca surah Al. Patut kita ni AJK masjid. Kita ni orang yang cara pasal masjid. Dia bertanya. Tuhan tanya, "Apa Ali mungkin ni tak baca surah Al?" Dia pun mari ayat. Tak ada masjid tak ayat apa. Jawab kita. Tukar kita apa tu? Jawab dia. Patut maka kena orang AJK masjid dah. Atas ni AJK juga. Ahli jemaah. AJK tak ahli jemaah. Ahli jemaah masjid. Kena jawab belakang. Saya hari ni kalau contohnya tak tahu ni, saya bertanya. Mungkin kuliah dekat masjid apa? Anu, tak boleh. Gapo? Bukit Badak. Masjid Anu. Bukit Badak. Tak ingat nama tu. Masjid Anu Bukit Badak Melawi ni. Dia mari tanya. Saya tanya kita. Rayak ke tak? Hari ni saya rayak dah. Dan pastikan bukan rayak sekadar rayak. Buat sama-sama. Tak kira siapa ceramah. Tak kira siapa ceramah. Lepas habis ceramah rayak. Siap-siap lalu. Lepas ni kita baca surah Al-Mulk. 7 minit saja. 7 minit. Nak tahu tak apa ni? Lepas tu kalau tak percaya boleh selamat ke? Mati mana? Mudah. Kau nak pada. Jadi nak ceritanya bahawasanya kita ni nak selamat kena ada dengan Quran. InsyaAllah lah. Alam setengah kita ni. Semoga bermanfaat. Minta maaf lah. Terkasar bahasa. Tersilap bicara. Pada minta maaf dah. Nama saya mari ni tak jumpa. Maaf saya nak mati. InsyaAllah. Pada umur apa dah pada? 81. Umur 81 ni insya-Allah ada rahsia kenapa Allah masih lagi panjang kau. Ada rahsia dia, kena tanya dia lah. Gapo amalan. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang mana umur 80 lebih umur saya ni, saya suka jumpa dengan orang-orang 60 ke atas. Sebab apa? Start saya umur 21, saya balik Mesir umur 21.
Saya sign dengan siapa? Dengan orang kecek mati semua. Kita umur 21 lah. Kecek mati. Sebab tu saya kecek hafal ni umur 31, 10 tahun dah. Duk kecek orang mari saya, Ustaz saya nak mati dah Ustaz. Saya pun mati juga. Jadi kalau orang lain ni umur 31, malam ni kita mana lepok. Malam ni main bosan mana? Saya tak ada lah. Umur 21 tu tak main dah benda-benda gitu. 21, 22 tu orang duk main bosan, duk pergi mari, kita tak ada dah sampai tu. Rasa kadang-kadang lah jumpa tengok. Oh sedap juga. Saya main bosan, kita main sungguh. Sampai budak-budak kita main sungguh. Patah kaki tu dak lah. Sirih gua ni sampai kau ni jahit situ jahit sini. Biasa sampai dulu. Tapi apabila kita dah masuk umur 21, Tuhan buka rezeki, maka ketika itulah kita mula bersama dengan orang yang cerita mati. Maka hari ni yang cerita pun pasal mati. Tak ada. Kita semua ni pasti akan mati. Tak kira lah umur berapa ke kita, pasti kita akan mati belakang, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung lagi lah. Sebenarnya banyak lagi saya nak cerita tentang dalam surah Al-Fajr. Tak masuk lagi Fir'aunnya, tak masuk lagi kaum solehnya, tak masuk lagi cerita kaum Adnya, insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi boleh sampai sini, maka insyaAllah saya akan sambung lagi cerita tentang surah Al-Fajr. Jadi subhanakallah, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم Muhammad ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada siapa ada TikTok boleh follow saya Ustaz Zul Al-Muhsin. Ni saya buat live ni TikTok. Saya buat live setiap pagi 7.30. Saya akan baca sejuh lagi tahun 2023 ni. Kita target boleh kata sebulan sekali. Dan alhamdulillah bulan 9 ni kata kali ke-9 dan sekali ni nak masuk kata kali ke-10. Tiap pagi kalau ada TikTok tu boleh tengok 7.30 setiap pagi. Saya akan live baca sejuh. Sakit demam tak kira. Ada masa saya terletak tak nampak orang, tak nampak, saya tidur sini. Tuhan beri rezeki saya boleh hafal Quran. Jadi saya baca, dengar aja. Kadang-kadang kita jalan hari tu, saya dua ni saya jalan 4 kilo. Jalan boleh baca surah Quran. Alhamdulillah. Jadi nak ceritanya bahawasanya pentingnya Quran walaupun apa pun dalam hidup kita. InsyaAllah lah. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.